Okay, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and selamat sejahtera to all my students. Okay, kita sambung lagi untuk tajuk vektor ini. Tajuk yang seterusnya adalah tentang vektor geometri. Yang ini vektor geometri. Okay, sebelum ini kita dah belajar tentang skala produk, kemudian kita ada belajar tentang vektor produk. Jadi hopefully you all masih ingat lagi lah sebab kita akan apply juga sedikit skala produk dan juga vektor produk dalam tajuk vektor geometri. Okey, so apa yang kita akan belajar dalam vektor geometri ini, kita akan mengkaji tentang equation of a straight line, something like that lah. Okey, kalau kamu ingat dulu masa kita dalam tingkatan 5 kita ada belajar tentang analisis geometri ataupun analitik geometri yang melibatkan persamaan garis lurus kan. Okey, macam mana kalau kamu nak cari equation of a straight line in two dimensional xy plane, maknanya kamu mesti ada satu titik, kemudian satu titik yang dilalui oleh garis, and then kita kena ada the gradient of that straight line ataupun dia punya kecerunan lah. Okay, so kita boleh masukkan dalam persamaan y tolak k sama dengan mx tolak h. And then kita dapatlah equation of a straight line. Ataupun kalau katakan kamu ada dua titik yang terletak di atas that straight line, so kita boleh juga mencari equation of straight line by finding the gradient first, menggunakan formula yang y2 tolak y1 per dengan x2 tolak x1, and then kita pilih salah satu titik tu untuk kita masukkan dalam y tolak k sama dengan mx tolak h, and then kamu juga akan dapat equation of a straight line. Okay? Jadi dia punya point dekat sini ni dia mesti ada satu titik dan juga satu gradient ataupun kita ada dua titik. Okay? So to define the equation of a straight line in three-dimensional XYZ plane. Okay, cikgu dah lukiskan ni paksi X, Y dan Z, three-dimensional XYZ plane. And then we have to know dia menggunakan konsep yang sama macam dalam two-dimensional. So kalau dalam case ini, bila kita nak dapatkan equation of a straight line, maknanya kita mesti ada the position vector of one point which is located on the line, and then we also must know a vector which is parallel to the straight line. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan gambarnya. Okay, ataupun kita akan ada the position vector of two points which lie on the straight line. Okay, dia jadi mempunyai konsep yang samalah macam XY plane. Okay, jadi kalau dalam gambar rajah ini, okay, sekarang cikgu dah lukis ini. Kita tahu bahawa all these three plane ini dia akan perpendicular lah. The three axis ni dia akan perpendicular to each other lah, macam ni kan. Dia sentiasa bersudut tegak lah di antara satu sama lain. Okey, so sekarang kita nak lihat tajuk ini ialah tentang equation of a straight line passing through a known point and parallel to another line. Okay, jadi katalah sekarang saya ada satu straight line. Okay, so this is my straight line. Okay, katalah saya ada straight line begitu. Kemudian saya mesti ada satu titik yang terletak di atas garisan ini. Katalah ini adalah titik A, iaitu X1, Y1 dan Y1 dan juga Z1. Maknanya ini adalah ini adalah satu A tu adalah satu specific point lah, specific point yang terletak di atas garis. Okey. Katalah saya ada satu lagi titik iaitu titik R. Okey. So ini adalah XYZ yang manakala titik R tu is a general point which is located on the straight line. Jadi A dengan R ni dua-dua terletak di atas garis lurus. Okey. Kemudian yang A ini is given by a position vector. Okay, maknanya dia ada satu
dia punya position vector. Jadi position vector itu mesti berasal daripada O lah kat sini. So ini adalah dia punya position vector of A. So this one is given by vector A. So this is the position vector of R. Okay, so yang ini adalah kita punya vector R. Okay, jadi case dekat sini ialah kita nak mencari equation of a straight line dalam bentuk vector equation yang mempunyai satu titik yang spesifik. Okay, ada dia punya position vector. The position vector is given. And then dia akan selari. Okay, kita ambil satu garis lain. Katalah saya lukiskan ke atas ni, tak berapa cukup ruang. Katalah saya ada satu vektor lain. Satu ini kat sini adalah vektor P. Okay, yang diberi sebagai AI campur dengan BJ campur dengan CK. Let's say I have another vector. So garis ini dia akan parallel to this line. So bila dia parallel maknanya the gradient or the direction of this line is the same to the direction of this P lah. Vector P tu dia sama lah. Okay, so direction dia sama dengan direction yang ini. Okay, jadi maksudnya nanti L, okay, yang inilah garis ni, garis L ni. L is a straight line which is parallel to vector P. Dia adalah parallel to vector P and passes through a point A, x1, y1, z1 with position vector A. Manakala R, x, y, z itu adalah satu general point. Jadi kita dapati kat sini bahawa AR, okay, AR kita tadi, ni vektor AR ini, dia akan selari dengan P. Okay, dia akan selari dengan vektor P. Okay, jadi maksudnya kalau dia selari, so AR is a scalar multiple of P. Jadi kita boleh tulis juga AR ni samalah dengan lambda P. Okay, yang mana lambda ini adalah satu constant. Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan AR, sebab kita ada diberi tentang position vector of A dan position vector of R. So yang ini dia sebenarnya adalah OR tolak dengan vector OA. So ini samalah dengan lambda P. Okay, so yang ini sebenarnya adalah vector R. Okay, tolak dengan vektor A tadi kan, yang kita ada ni AR. So ini samalah dengan lambda P. Okay, jadi kita dapat sekarang keluarkan R ni yang general ni tadi. So dia samalah dengan vektor A tambah dengan lambda vektor P. Okay, so yang ini sebenarnya adalah yang dipanggil sebagai the vector equation. So that one will be the vector equation. Okay, vector equation of a straight line which passes through a point with position vector A and parallel to vector P, ataupun dia in the direction of P lah. So ini adalah vector equation lah, dipanggil vector equation of a straight line. Okay, vector equation of a straight line which passes through A, okay, with position vector A ini, okay, and then parallel to vector P. Jadi maksudnya dekat sini kalau kita tengok dalam satu persamaan ataupun dalam satu vector equation, yang dekat sini yang secara umumnya lah, yang generalnya, yang kat sini yang specific point yang terletak di atas garis, manakala yang kat belakang ni, yang belakang lambda ni ataupun satu constant ini, yang ini merupakan dia punya direction. Okay, jadi the other way around, kalau kamu nak tulis dalam bentuk column vector, okay, saya tuliskan balik. Ini yang dipanggil sebagai vector equation. So sini A tambah dengan lambda P. Okay, A tambah dengan lambda P. Jadi maksudnya kalau saya nak tulis dalam bentuk begini pun boleh. So my R ni sebenarnya adalah X, Y, Z. Okay, yang ini secara generalnya lah. Okay, saya punya A ni tadi, dia punya position vector dia adalah X1, Y1, Z1. Okay, kemudian tambah dengan lambda. So what is the direction? The P is the direction lah. Direction dia adalah yang inilah. Okay, so kita ada kat situ A, B, C. Okay, so
So yang ini cikgu tulis dalam bentuk column vector. Okay. Jadi okay. So dekat sini kita akan dapat juga. Okay. Jadi saya punya X, kalau saya merujuk pada di sinilah, dia samalah juga dengan, okay, sekejap. Ataupun saya boleh tulis yang ini sebagai yang inilah. Kalau kamu nak tulis macam ni pun boleh juga. R ni samalah dengan, okay, A kita adalah X1I, okay, campur dengan Y1J, campur dengan Z1K. Okay, so ini adalah vektornya IJK tu. Okay, kemudian tambah dengan lambda. Dekat dalam ni kita akan ada AI campur dengan BJ tambah dengan CK. Okay, macam ni lah. Okay. So kita boleh buat dua-dua lah, sama ada dalam bentuk begini ataupun begini. So ini yang dipanggil sebagai vector equation. Okay. Jadi daripada sini ni tadi saya boleh keluarkan. Jadi X saya ni samalah daripada sini, dia adalah X1 campur dengan lambda A. Okay. Manakala saya punya Y ni dia samalah dengan Y1 campur dengan lambda B, from here. And then Z ini samalah dengan Z1 campur dengan lambda C. Okay. So daripada sini saya cuba mengeluarkan lambda. So katakan saya ada first equation, second equation, and then I have the third equation. Jadi maknanya from first equation saya ada lambda ni samalah dengan lambda A, so dia adalah X tolak X1. Kemudian saya divided dengan A. Kemudian from second equation saya ada lambda pula daripada sini pula. Saya akan ada Y tolak dengan Y1 bahagikan dengan B. Manakala from 3 then I have lambda tu samalah dengan Z tolak dengan Z1 bahagi dengan C. Okay, jadi lambda ni adalah benda yang sama lah. Okay, jadi maksudnya saya akan ada lambda ni samalah dengan X tolak X1 per dengan A. So ini samalah juga dengan ini Y tolak Y1 per B. And then this one also samalah dengan Z tolak Z1 per C. Okay, jadi ini akan membawa kepada ini yang dipanggil sebagai the Cartesian equation lah. The Cartesian equation of a straight line which passes through the point x1, y1, z1 in the direction of ABC. Okay. Jadi yang ini dipanggil sebagai vector equation. Okay, vector equation. Yang ini adalah vector equation, sama juga macam ni. This one is also the vector equation. So kalau soalan tu minta vector equation macam ni lah. Kalau Cartesian equation, then kita akan ada yang inilah. Cartesian equationnya adalah yang ini. Kita boleh tulis dalam bentuk macam ni lah. So this is the exact Cartesian equation ni lah. Okay, bahagi dengan B, kemudian sama dengan Z tolak Z1 bahagi dengan C. So this is the Cartesian equation. Jadi dalam soalan biasanya dia akan minta satu vector equation dan juga Cartesian equation of a straight line lah. Okay. Kalau kamu perhatikan dekat sini dalam Cartesian equation itu sebenarnya yang ini yang sebelah atas ni tolak ini adalah X1 ni datangnya daripada sinilah, iaitu titik A itu tadi, asalnya titik A. Jadi dia sebenarnya simple je. X tolak dengan X1, Y tolak dengan Y1. Jadi X1, Y1 dengan Z1 ini adalah satu titik yang terletak di atas garis. Okay. Manakala yang dia punya direction ada yang sebelah bawah ni. So ini adalah dia punya direction. Kalau kamu perhatikan, dia selari dengan vector P tadi kan. So direction dia samalah dengan P. So this is the direction lah, iaitu A, B dan C. Kita ambil perkali bagi I, J dan juga K. So kita terus dapat satu Cartesian equation of a straight line, yang melalui titik X1, Y1, Z1 in the direction of A, B, C ni lah, in the direction of AI campur dengan BJ campur dengan CK. Okay. Cartesian equation. Alright, so kita boleh lihat example tu. Example, first example.
kita tengok contoh yang pertama. Okay, mana example-nya? Oops. Alright. Example 1. So example 1 dia minta kita find the vector and Cartesian equation of the line that is parallel to the vector. Okay, so dalam example 1, okay, dia kata garisan ini dia akan parallel to the vector. Dia akan parallel kepada vektor negatif I. Negatif I tambah 3J tambah 2K tambah 3J tambah 2K. Maksudnya dekat sini dia akan parallel dengan inilah negatif 1, 3, 2. Okay, so ini adalah dia punya direction. Okay, and then passes through a point. Okay, wait, and passes through the point P with position vector 2I tolak J tolak K. Kemudian dia melalui satu titik P, okay, yang diberi oleh titik ini adalah kita keluarkan dalam bentuk kolom vektor, iaitu 2, negatif 1, negatif 1. So ini adalah 2, negatif 1, negatif 1. Okay. Jadi soalannya dia minta vector equation and Cartesian equation. So kalau vector equation, jadinya vector equation of this straight line, jadi kita berbaliklah pada yang tadi. So dia adalah R sama dengan A tambah dengan lambda P. Jadi simple je. So R kita ni dia samalah dengan, boleh kamu nak tulis macam ni, X, Y, Z. Okay, so apakah A? Titik dia melalui titik ini. So sini adalah 2, negatif 1, negatif 1. Kemudian tambah dengan lambda. Jadi yang ini adalah dia punya direction. Ini dia parallel dengan ini kan. So sini adalah negatif 1, 3, 2. Okay. So dah siap lah. So ini adalah dia punya vector equation. Okay. So itu adalah vector equationnya. Ataupun the other way around boleh juga kalau kamu nak tulis vector equation ini boleh jadi begini juga. Ya. Okay. Ataupun kamu boleh tulis dia sebagai R. So samalah dengan A. A kita tadi kita masukkanlah. A tu adalah titik titik yang dilalui. So kat sini adalah 2I tolak J tolak K, kemudian tambah dengan lambda. So ini dia punya direction tadi, iaitu negatif I tambah 3J and then tambah dengan 2K. Yang ini pun okey, diterima juga. Kalau kamu tulis dalam bentuk IJK ni pun, yang ini adalah satu vector equation juga. Okey, dah dapat satu markah lah. Jadi boleh tulis sama ada begini atau begini. Ataupun boleh juga kalau kamu nak ringkaskan lagi. So dalam kes ini dia akan jadi macam mana tu? 2I kat sini ialah yang I ni kita ada 2 tolak lambda kan? Kat sini ada 2I tolak lambda. Jadi kamu boleh juga tulis sebagai 2 tolak lambda I. Okay, kemudian kat sini saya ada tambah 3 tambahkan dengan dekat sini ada 3 lambda 3 lambda tolak 1J. Okay, 3 lambda tolak 1J, and then yang last kali tu ada apa? Kita ada 2 lambda tolak 1K. Boleh dapat tak yang tu? Okay, boleh juga nak asingkan. Yang ini sebenarnya tak ada apa lah, just saya daripada atas ni tadi saya buat macam ni lah. Ini adalah 2I kan, tolak J tolak K, kemudian tambah dengan tolak dengan lambda I, kemudian kita ada tambah 3 lambda J kan, kemudian tambah dengan 2 lambda K. Yang itu sajalah. So saya just asingkan I dengan I. Jadi sini 2 tolak lambda. Okay. Kemudian kita ada I, so yang ini habis. Kemudian kat sini ada tambah 3 lambda sini J dengan J ni tolak 1 J, and then tambah sini kita ada K, 2 lambda tolak 1 and then K. Right? So sama ada kamu nak tulis begini ataupun nak tulis dia begini saja. Okay, ataupun nak asingkan begini pun tak ada masalah. Ketiga-tiganya adalah betul lah. Okay, jadi yang paling simple adalah sama ada begini atau begini sajalah.
Okey, kemudian kalau dia minta pula the Cartesian equation-nya, Cartesian equation simple je, daripada sini kamu boleh keluarkan kamu punya lambda ataupun kamu terus ingatkan formulanya. So Cartesian equation ini dia jadi begini saja. Okay, Cartesian equation is kita terus buat x tolak dengan koordinat ni tadilah yang dekat sini. Yang ini sorry titik ni yang mana satu, yang ini kan, ini titik ini tadi ialah dia punya direction. So ini adalah dia punya point, point, and this is the direction lah. Okay. Jadi maksudnya kita terus pergi pada ini titik, so ke atas ni ialah x tolak 2, bahagikan dengan terus ambil dia punya direction kat sebelah sini. Sini ialah negatif 1. Okay. Kemudian sama dengan, kemudian kita pergi pada y. Kat sini ada tolak 1. So kat atas ni dia akan jadi tambah, kemudian bahagikan dengan directionnya ialah yang ini. So dekat bawah ni ada 3. So samalah dengan, okey, kemudian kita letak z. Kemudian tengok dekat sini ada negatif 1. Jadi tolak 1, so dia akan jadi tambah 1. So divided dengan directionnya adalah 2. So bahagi 2. So kita terus dapat this is the Cartesian equation of that straight line. Okay, yang ini pun kalau katakan kamu nak tulis sebagai macam ni, per 1 ni macam ni, boleh jugalah, tak ada masalah. Negatif kita bawa naik ke atas pun okey je. Okay, bahagi dengan 3, so sama dengan z tambah 1 bahagi 2. Ataupun just buat begini sajalah, supaya kita lebih jelas lah. Okay, jadi yang dekat atas ni adalah dia punya titik. Titiknya adalah 2, negatif 1, negatif 1. Yang ini tadi 2, negatif 1, negatif 1. Manakala yang dekat bawah ni tadi adalah dia punya direction, iaitu negatif 1, 3, 2. So kita terus dapat vector equation dan juga Cartesian equation of that straight line. Okay.